Alam sekitar keinginannya berkait rapat dengan kehidupan manusia. Kebergantungan manusia kepada mencukupi pelbagai aspek kehidupan termasuklah dari segi keperluan asas sehinggalah untuk memenuhi keperluan serta kehendakan kehidupan. Alam sekitar yang sihat dapat menjamin kualiti hidup sejagat dan sejahtera. Oleh itu, setiap lapisan masyarakat harus mengetahui peranan masing-masing terhadap alam sekitar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Okey. Mary. Hello Puan, ada dengar kah? Okey, dengar. Teruskan. Saya tak dengar suara Puan. Saya dengar kamu. Saya dengar suara kamu. Mary, saya dengar suara kamu. Teruskan. Mary, teruskan ya. Saya dengar suara kamu. Tak dengar suara madam dia cakap. Yang lain dengar tak? Peranan Suara madam? individu terhadap alam sekitar dalam konteks keseimbangan ekosistem. Pertama adalah memelihara dan memulihara alam sekitar. Tidak membuang sampah ke dalam longkang menyebabkan saliran tersumbat. Menanam pokok atau pokok bunga dapat membantu membangunkan bumi dan mengekalkan oksigen. Menanam sayur-sayuran untuk sara diri dan menjaga kehijauan alam dan mengurangkan penggunaan plastik. Kedua, menyokong dasar kerajaan. Menghadiri kempen yang dianjurkan oleh agensi kerajaan seperti kempen Cintailah Alam Sekitar bermaklumat untuk membanteras pembalakan haram yang dapat mencemarkan alam sekitar, mematuhi segala undang-undang yang sudah ditetapkan oleh kerajaan. Ketiga, mengambil berat dan prihatin terhadap kebersihan alam sekitar. Menjaga alam sekitar perlu berakar umbi dari rumah, perlu mempunyai kesedaran yang tinggi dalam menjaga kebersihan, tidak sesuka hati membuang sampah ke dalam longkang dan sistem perparitan. Keempat adalah memerlukan penguatkuasaan yang bersepadu dalam membanteras pembalakan haram, merupakan salah satu daripada kegiatan yang turut memusnahkan dan mencemar alam sekitar, turut membawa kepada musnahnya kebanyakan habitat semula jadi air tawar yang sedia ada. Okey, teruskan. Next presenter. Cabaran mengawal pencemaran alam sekitar, kesedaran dan penerimaan umum. Masih ada golongan yang tidak bertanggungjawab terus melakukan kegiatan yang mencemarkan alam sekitar dan melanggar peraturan alam sekitar. Yang kedua, kelemahan sistem pendidikan. Gagal menanamkan sifat-sifat sivik dan terpuji serta tentang hal-hal alam sekitar kepada masyarakat dan golongan pelajar. Kelemahan penguatkuasa undang-undang, kekurangan pegawai penguasaan yang berpengalaman. Dah. Okey, next. Kesan pencemaran alam sekitar. Kesan kepada manusia. Kesan utama pencemaran udara adalah ke atas kesihatan manusia. Manusia akan menghidap pelbagai penyakit, khususnya respirasi akibat menghidup udara yang tercemar. Manusia memerlukan udara yang bersih untuk hidup. Jika udara yang dihidup tercemar, maka sistem pernafasannya akan menyerap pelbagai bahan pencemaran ke dalam paru-paru. Ini akan mengakibatkan proses penukaran karbon dioksida kepada oksigen tidak dapat dilakukan dan darah akan mengalami kekurangan oksigen. Ini seterusnya menyebabkan fungsi paru-paru terjejas dan sistem pengaliran darah mengalami masalah. Ini mengakibatkan pelbagai penyakit. Kesan kedua adalah kesan kepada tumbuhan. Pencemaran udara juga memberi kesan
yang sangat buruk terhadap tumbuh-tumbuhan di dunia ini. Tumbuh-tumbuhan mengalami kerosakan dengan 3 cara, iaitu nekrosis, keguguran daun, klorosis, pertukaran warna, dan perubahan pertumbuhan alfalfa, barley, kapas gandum, dan apel adalah antara tumbuhan yang mudah mengalami kerosakan dengan bahan cemar sulfur dioksida. Sulfur dioksida. Maaf. Selain itu, tomato, kekacang, bayam, dan kentang juga mengalami kerosakan dengan adanya gas ozon di udara. Keadaan ini menyebabkan bumi kekurangan sumber makanan dan ekonomi. Sebahagian dari penduduk bumi juga terganggu. Okey, teruskan. Next. Kesan ketiga, kesan terhadap haiwan. Bahan tercemar juga menyebabkan haiwan-haiwan terancam dan terbunuh. Sebagai contoh, di Poza Rica, Mexico, sekumpulan burung kenari, ayam, itik, lembu, ginzi angsa dan anjing telah mati akibat terdedah kepada sulfur dioksida yang dilepaskan ke udara oleh sebuah loji pulau. Kematian haiwan itu disebabkan oleh penghadaman makanan haiwan yang tercemar setelah terdedah kepada bahan-bahan toksik. Toksik. Kracirna, ada tak? Tak jelas lah, madam. Ada masalah Ada masalah line Katrina, kita? Kesan kepada kualiti air, teruskan. Yang lain dengar tak suara madam? Ke ada siapa nak teruskan lagi yang Katrina? Dapat tak Katrina? Teruskan pembentangan. Okey, teruskan. Mula balik Puan. Okey, mula balik. Tadi tak berapa jelas. Okay. Dan ketiga ialah kesan terhadap haiwan. Bahan cemar yang menyebabkan haiwan-haiwan terancam dan terbunuh. Sebagai contoh, di Poza Rica, Mexico, sekumpulan burung kenari, ayam, itik, lembu, ginzi angsa dan anjing telah mati akibat terdedah kepada sulfur dioksida yang dilepaskan ke udara oleh sebuah loji pelapisan pada tahun 1950. Kematian haiwan itu disebabkan oleh penghadaman makanan haiwan yang tercemar telah terdedah kepada bahan-bahan toksik yang terdapat di dalam udara. Contoh lain adalah keracunan yang disebabkan oleh plumbum yang telah membawa maut kepada lembu dan kuda yang berlaku di Jerman.
Haiwan-haiwan ini telah merakut kawasan rumput sekitar 5 kilometer dari sebuah kawasan kilang plumbum dan zinc telah mengalami keracunan akibat daripada habuk plumbum yang dilepaskan oleh kilang tersebut. Kesan keempat ialah kesan kepada kualiti air. Penggunaan air laut yang terutamanya sebagai ejen penyejuk bagi mesin dalam sektor janakuasa elektrik merosakkan kualiti air. Air yang panas dilepaskan digunakan untuk menyejukkan mesin-mesin dalam sektor ini akan disalurkan semula ke laut. Ini menyebabkan seluruh kawasan saliran laut itu akan menjadi panas dan mengakibatkan kehidupan di kawasan itu sukar untuk mengadaptasikan kerana suhu airnya yang tinggi dan meningkat secara mendadak, justru mengganggu ekosistem kehidupan laut secara perlahan-lahan. Bahan-bahan toksik yang dibuang akan memberi kesan terhadap kitaran makanan dengan mempengaruhi meracuni hidupan di sungai dan tasik seperti rumpai air, burung, ikan dan hidupan lain. Bahan-bahan toksik yang bercampur dengan air sungai atau tasik secara langsung akan mempengaruhi kualiti air minuman. Hal ini memberi kesan negatif terhadap kesihatan seperti kehadiran nitrat yang berlebihan dalam air minuman akan mengakibatkan darah kepada bayi kecil dan barah kepada orang dewasa. Okay, next, teruskan. Tanggungjawab terhadap alam sekitar. Yang pertama, melaporkan pembalakan haram. Yang kedua, tidak tinggal di kawasan ladang. Dan yang ketiga, mengadakan kempen membersihkan sungai. Boleh elaborate tak? Tidak tinggal di kawasan ladang tu macam mana maksudnya? Clarissa? Explain sikit. Tidak tinggal di kawasan ladang, apa efek kepada alam sekitar? Tidak tinggal di kawasan ladang tu, apa efek dia kepada alam sekitar? Dengar tak suara Madam Clarissa? Boleh saya explain kah, Madam? Boleh. Teruskan. Tidak tinggal di kawasan ladang, contohnya tidak buat perumahan di kawasan ladang kerana boleh menyebabkan air sungai dan kebun tercemar. Oh, okay. Alright. Okay, teruskan. Statistik pencemaran alam sekitar. Sebanyak 9,681 laporan pencemaran alam sekitar diterima membabitkan pencemaran air, udara, tanah, buangan terjadual, bunyi bising tumpahan minyak dan lain-lain. Dalam tempoh yang sama, Jabatan Alam Sekitar juga melaksanakan 11,710 pemeriksaan iaitu peningkatan 63% dari tahun lepas. 1,593 arahan lapangan iaitu peningkatan 33%. 3,413 notis arahan iaitu peningkatan 70%. 3,465 kompaun iaitu peningkatan 51%. 238 tindakan mahkamah iaitu peningkatan 37%. 254 pemerintahan larangan iaitu peningkatan 4,133%. Okay, teruskan. Slide seterusnya. Kesimpulannya, kita harus mengubah sikap kita supaya kehidupan kita akan lebih sejahtera jika kita hidup dalam alam sekitar yang bersih dan sihat. Setiap orang yang menginginkan kehidupan yang lebih sejahtera harus memainkan peranan yang proaktif untuk memelihara dan mengekalkan keseimbangan alam sekitar. Thank you, Madam. Okay, terima kasih kepada kumpulan yang pertama. Satu pembatangan yang baik. Okay, explanation yang baik.
dan slide yang menarik. Okay, so anda boleh keluar daripada Webex untuk memberi laluan kepada kumpulan seterusnya. Terima kasih.
Okey, selamat pagi semua. Dengar tak suara madam? Jelas tak? Jelas, madam, jelas. Kumpulan kedua, kumpulan mana? Sekejap Grup C tajuk 3.1. Joel Balang, Joel Jelaming, Wilfred, Claire, Lionel dan Ecclesia. Puan, bukan Puan suruh Ya. saya masuk juga. Kumpulan 3 kamu. Kumpulan 3 kamu. Leceh. Awas sangat kamu masuk. Keluar dah. Okey, siapa yang semua dah ada ke kumpulan kedua ni? Semua ada. Okey, siapa yang akan handle slide? Siapa yang akan handle slide untuk madam change role dia as presenter? Ada tak? Claire ke? Siapa? Begini. Madam tu. Madam ni handle slide kamu. Tak ada siapa yang akan handle slide Madam, saya, madam. Tak ada siapa yang pakai laptop ke kat situ? Saya. Wilfred. Okay, Wilfred. Okay, madam change role kamu as presenter sekejap. Okay, Wilfred. So, madam dah change role kamu. Nampak tak ada share dekat bawah tu? Klik share. Share content. And then share entire screen. Dapat tak? Klik share content. Dapat tak, Wilfred? Meeting, madam. Kamu pakai dua device ni. Yang mana satu ni? Betul ke? Wilfred, Yang ada dua nama. isi dia tak keluar suara, madam. Dia tak keluar suara. Ya. Betul Saya heran. kan? Okay, so yang mana satu kamu guna ni? Yang atas ke bawah ni? Yang atas, betul, madam. Okay. So nampak tak ada button share kat situ? Ada tak? Dia masih connecting sini. Masih connecting. Okay, kalau tak boleh nanti bagi tahu madam. Madam cari slide kamu orang di Google Classroom. Okay, madam, kejap. Okay. Kadang betul lah. Dapat tak? Masih connecting ke? Saya tak dapat, madam. Tak dapat Okay, tak apa. Madam ambil dari Google Classroom lah. Kotak saya send yang baru dengan madam. Boleh, madam? Boleh send dekat WhatsApp. Okay.
Dah ke? Dapat tak? Dapat send slide tu dekat WhatsApp? Okey, Madam dapat dah. Peranan individu terhadap diri sendiri. Okey, Madam akan share screen ni untuk kamu punya presentation. Baik ya. Okey, nampak tak slide di hadapan? Nampak tak slide? Okey, boleh start siapa yang presenter pertama? Boleh teruskan? Boleh start. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Madam. Jadi kami kumpulan C akan membentangkan tajuk 3.1 yang telah ditugaskan kepada kami. Okey, ahli kumpulan saya adalah Ecclesia, Joel Balang, Joel Daming, Lionel, Wilfred dan Claire. Okey, baiklah, saya akan mulakan pertama. Nanti bagi tahu next nanti kita next kan. Okey. Nanti So ini kamu adalah cakap isi next nanti Madam kandungan. kita next. Okey, Madam. Ini adalah isi kandungan yang terdapat dalam slide kami. Okey, next. Next, Madam. Dah. Baiklah. Peranan individu terhadap diri sendiri sebagai mahasiswa di PKS ialah sebagai seorang pengguna yang berhemah, dia mesti memastikan diri sendiri menjaga dan menggunakan prasarana yang disediakan oleh pihak PKS semasa mahasiswa berada di PKS. Prasarana adalah kemudahan-kemudahan yang terdapat dan disediakan oleh pihak PKS. Jadi terdapat 3 soalan bagaimana dia dapat menjaga dan menggunakan prasarana yang disediakan di PKS. Yang pertama adalah bagaimana. Contoh bagaimananya adalah tidak melakukan aktiviti vandalisme sepanjang berkuliah di PKS. Maksudnya dia tidak membuat perbuatan yang merosakkan prasarana tersebutlah. Okey, mengapa? Kenapa dia tak boleh buat? Jadi prasarana seperti tandas, mesin layan diri, kerusi, meja dan sebagainya tidak rosak dan dapat digunakan oleh orang lain juga untuk jangka masa yang panjang. Dan yang terakhir sekali, contoh dia tidak dia menggunakan prasarana tersebut dengan baik adalah tidak menconteng dinding tandas di PKS, tidak menghentak mesin layan diri sekiranya mesin layan diri tersebut tidak berfungsi dengan baik, sebab kita pun tahu bahawa kadang-kadang mesin tersebut memakan duit, tidak memberikan baki duit tersebut. Itu adalah contoh dia. Jadi dia tidak boleh menghentak mesin tersebut, dan selain daripada itu juga dia tidak mematahkan kaki katil asrama di mana katil merupakan dahsyat kan barang yang penting untuk keselesaan pihak para penduduk asrama. Dan yang seterusnya juga tidak membaling atau mengheret meja-meja, kerusi-kerusi di bilik kuliah, sebab kita pun tahu bilik kuliah sangat
selalu digunakan dan sangat penting untuk keselesaan Okey. para mahasiswa belajar. Dan Okey. banyak lagi lah selain daripada itu. Jadi beberapa peringatan ialah kita sebagai mahasiswa PKS haruslah sentiasa mengingatkan diri sendiri dan mahasiswa yang lain untuk menggunakan prasarana di PKS dengan baik supaya keadaan prasarana PKS selalu terjaga dan dapat digunakan oleh orang lain. Itu saja daripada saya serahkan slide seterusnya kepada kawan saya. Okey, seterusnya next presenter. Sekejap Saya Lionel Watojo akan membentangkan tentang menimba ilmu. Sebagai seorang mahasiswa PKS, kita perlu berusaha untuk mendapatkan ilmu supaya dapat mencapai kemajuan dalam diri. Apabila kita mempunyai ilmu, kita akan berdisiplin tidak kira di mana kita berada. Apabila seorang itu berilmu, dia akan dihormati kerana dapat membezakan perkara yang baik dan buruk, bersikap rasional serta melakukan perkara yang baik kepada masyarakat. Sebagai mahasiswa PKS, banyak ilmu yang boleh dipelajari di PKS. Contohnya dalam jurusan geometrik, iaitu ukur kadaster, undang-undang tanah dan ukur kejuruteraan. Serta terdapat juga kelab di PKS yang boleh kita ikut untuk menambahkan ilmu. Sebagai contoh, menyertai kelab usahawan. Dengan menyertai kelab tersebut, kita dapat ilmu tentang bagaimana untuk menjadi seorang usahawan. Kita juga boleh menyertai kelab seperti bahasa Inggeris dan bahasa Melayu untuk meningkatkan kemahiran bahasa kita. Adalah sangat penting untuk mahasiswa untuk menuntut digunakan sebagai adalah berdasarkan kesesuaian subjek pendidikan yang di jurusan geometrik yang diambil melayakkan mahasiswa tersebut untuk menjadi juru ukur tanah ahli hidrografer. Manakala bagi jurusan kejuruteraan awam mungkin melayakkan seseorang itu menjawat jawatan sebagai penyelia tapak atau penolong jurutera. Kesimpulannya, ilmu itu sangat penting dan menjadi tanggungjawab kepada diri kita untuk mendapatkannya. Terima kasih. Saya akan menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, seterusnya terima kasih kepada pembentang kedua. Seterusnya Saya Eklisia If akan membentangkan mengenai prinsip sosial dan bertanggungjawab dalam diri mahasiswa. Prinsip sosial dan tanggungjawab dapat mempengaruhi peranan sebagai seorang mahasiswa yang berjaya di masa akan datang. Antara salah satu prinsip sosial tanggungjawab adalah menyemai rasa tanggungjawab dalam memberi pengajaran. Sebagai contoh, mahasiswa perlulah menghadiri kelas dan menyelesaikan semua tugasan dan kerja yang diberikan oleh pensyarah untuk mendapatkan skor dan grade yang lebih tinggi dalam setiap mata pelajaran dan dapat menjadi contoh bagi rakan-rakan yang lain. Yang kedua adalah amanah dalam memegang jawatan. Dengan itu, semua orang akan lebih mempercayai kita serta hubungan antara rakan maupun pensyarah menjadi lebih akrab. Yang ketiga ialah mahasiswa perlu merancangkan aktiviti dalam program yang berasaskan komuniti yang boleh membawa perubahan kepada masyarakat sosial. Contohnya, aktiviti sukarelawan dan khidmat masyarakat. Yang keempat adalah menggunakan ucapan yang baik dalam gerak kerja sosial. Yang kelima adalah mempraktikkan gaya profesional apabila berurusan sosial supaya orang lain lebih selesa berkomunikasi dengan kita. Kemahiran sosial dan tanggungjawab dapat membantu kita menempuh cabaran dan rintangan di alam IPT dengan lebih mudah. Sekian daripada saya. okey, terima kasih. Seterusnya
Nama saya Wilfred. Saya akan membentangkan berkenaan dengan kesihatan dalam peranan individu terhadap diri sendiri sebagai mahasiswa di PKS. Yang pertama, sebagaimana yang kita tahu, kesehatan boleh dikategorikan kepada dua, yaitu kesehatan fizikal dan mental. Kesehatan ini mampu menunjukkan bagaimana prestasi kita di kampus pada setiap hari, sama ada meningkat maupun menurun. Baiklah, di sini kita dapat melihat kesehatan yang berkaitan dengan fizikal terlebih dahulu. Yang pertama adalah sihat dan cergas sepanjang hari. Contohnya, kita tidak mudah jatuh sakit, demam, lemas, dan sebagainya. Kerana ini akan memudaratkan pembelajaran kita di kampus, terutamanya bagi pelajar di luar kampus. Seterusnya adalah keadaan dalam dan luaran sesuatu persekitaran yang bersih. Ianya berkait rapat. Contohnya dari segi pakaian yang kita gunakan, adakah ianya masih baru ataupun telah digunakan pada hari sebelumnya. Seterusnya adalah pemakanan dan bekalan yang bersih. Pemilihan makanan seperti di kantin kampus sama ada ianya seimbang maupun berkhasiat. Next slide. Di sini kita akan melihat berkenaan dengan kesehatan mental dan rohani. Yang pertama adalah daya pemikiran yang positif, berpikiran secara rasional dan bertimbang rasa antara rakan sebaya. Seterusnya ialah dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran kampus, pensyarah dan rakan sebaya. Dan yang terakhir adalah perasaan kasih sayang. Ianya lebih mudah difahami dengan saling menghormati antara satu sama lain. Yang terakhir adalah amalan kesehatan yang baik. Yang pertama, dengan tidak terlibat dengan arsir negatif sebagaimana yang kita tahu, vandalisme yang kerap berlaku terutamanya di bilik-bilik kuliah. Dan seterusnya, tidak boleh melakukan perkara yang memudaratkan. Contohnya perkara yang memudaratkan seperti di kampus kita, seperti mandi di sungai yang berdekatan, yang akan memburukkan nama PKS. Dan seterusnya adalah sentiasa membuat pemeriksaan kesihatan bersama dokter. Benda ini penting kerana kesihatan kita hari demi hari mungkin berbeza dengan umur yang semakin meningkat. Dan yang terakhir adalah mengamalkan gaya hidup sehat. Terutamanya di PKS bagi pelajar asrama lebih mudah untuk kita bersenam dan bersosial dengan lebih baik. Itu saja daripada saya. Terima kasih Wilfred. Seterusnya. Selamat pagi Madam. Saya Claire. Pagi ini tengah hari ini saya akan membentangkan tentang maruah diri. Maruah diri dalam beradab dan berakhlak mulia. Yang pertama, menjaga nama baik PKS dengan melakukan perkara-perkara yang positif. Seperti dari segi pemikiran dan juga pergaulan terhadap sesuatu perkara. Contohnya bergaul dengan orang yang berfikiran positif, kerap mengamalkan aktiviti gotong royong ataupun menjadi wakil PKS bergiat aktif dalam apa sahaja aktiviti yang diadakan oleh PKS. Seterusnya, tunduk hormat apabila lalu di hadapan orang yang lebih tua, terutamanya pensyarah dan lain-lain. Ia menandakan bahawa kita menghargai dan memuliakan seseorang. Bak kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari pada rempungnya. Ini jelaslah menunjukkan peranan individu sebagai mahasiswa di PKS. Seterusnya, bercakap dengan sopan santun dan lemah lembut. Bermaksud tertib yang beradab agar orang dapat merasa tenang
Dan seterusnya menjaga tata tertib dalam pergaulan seharian. Dari segi pergaulan kita dengan rakan-rakan ataupun orang-orang di PKS. Dan akhir sekali, memakai pakaian yang sopan. Contohnya tidak memakai pakaian yang mencolok mata. Itu saja Okay. daripada saya. Thank you. Okay, thank you Claire. Okay. Saya akan menekankan tentang pemikiran positif. Alright, teruskan. Ya, pemikiran positif adalah salah satu perkara yang penting untuk PKS, ya warga PKS. Pemikiran positif adalah cara pemikiran yang menjurus ke arah keupayaan dan bukan ketidakupayaan. Pemikiran positif ini dia lebih pikir kita boleh buat, kita boleh lakukan. Ya. Dan lebih melihat pada aspek yang baik dan membina. Next. Ini adalah beberapa manfaat pada mahasiswa di PKS. Caranya adalah kita akan disenangi dan dihormati oleh orang sekeliling dan dapat mengelak berlakunya perselisihan paham antara rakan. Kita akan menjalinkan hubungan sosial yang baik dengan rakan-rakan. Kita cenderung lebih melihat kebaikan orang lain daripada dia punya jahat. Kita berupaya untuk menangani stres masa kuliah. Itu adalah beberapa manfaat jika kita berfikiran positif dan terbuka. Next. Okay, kejap. Inilah bagaimana cara untuk kita berfikiran positif. Senang saja. Apabila kita ambillah perkara yang positif mengenai seseorang atau kita lebih berfikiran positif tentang seseorang yang kita jumpa, kita temui, ataupun kita bercakap. Maksudnya memahami perlakuan jahat seseorang. Ini ya kita lebih kita tengok orang tu melakukan kejahatan, tapi sebenarnya dia buat benda baik. Begitulah. Okay. Maksudnya menerima benda yang positif sebagai kebaikan, bukan sebagai hal yang kecil. Dan ini jika ada orang yang buat baik kepada kita harus hargai. Ya. Karena kebaikan itu berharga kepada kita. Okay. Seterusnya, anggapkan setiap kemajuan kecil sebagai satu langkah ke hadapan. Ini sangat penting. Ya. Jika kita berjaya melakukan sesuatu, anggaplah itu sebagai motivasi pada kita. Supaya kita akan lebih melangkah menjauh dan ke hadapan. Terakhir, yakin pada diri sendiri. Dan kita haruslah menyemangatkan diri kita sendiri. Mana dia menyemangatkan diri kita. Memberi semangat kepada diri kita. Okay. Ya. Ada lagi? Okay. Ya. 9. Saya akan baca 9. Dari apa yang kami bentang, tanggungjawab diri sebagai seorang mahasiswa di PKS mempunyai impak yang baik secara langsung apabila dilaksanakan dengan baik. Mempunyai ciri-ciri seperti pengguna berhemah, berilmu, prinsip sosial, menjaga kesihatan, berakhlak, serta berfikiran positif dapat dijadikan sebagai satu ajakan paradigma untuk kita oleh kejayaan di masa yang akan datang. Adalah penting untuk konsisten dalam mewujudkan mahasiswa yang bernilai dan berpengetahuan tinggi dengan kemampuan untuk menjadi lampu zaman yang dapat menerangi kehidupan agama, bangsa dan negara. Okey, itu saja. Terima kasih kepada kumpulan yang kedua. Berkenaan dengan tanggungjawab mahasiswa, tanggungjawab individu sebagai mahasiswa
PKS. Okay. Alright, terima kasih kepada semua. Siapa yang buat slide ni? Wilfred. Wilfred. Okay, slide yang cantik, menarik. Okay, dan ringkas, poin-poin saja. Okay, so good job kepada kumpulan kedua. So, anda boleh keluar daripada Webex untuk memberi laluan kepada kumpulan yang ketiga. Okay, terima kasih Terima kasih, semua. Madam. Okay. Sama-sama, Madam. Alright. Wan, kami buat ni je pakai bentang macam ni. Hello Puan. Tes. Tes. Halo. Kini. Ya. Masukkan apa ni? Slide. C Tuan C ini dengan cara Oh, bagi dek presenter. ya. Okay, selamat petang. Semua dah cukup ahli ke? Iglesia saja. Kenny, Walter. Ada. Yang lain buat Kenny, buat okay. Lagi siapa lagi? buat pakai video. 3 orang pakai video Puan. 3 orang pakai video. Oh, jadi kamu 2 orang je tinggal? Ya. Okay. So, siapa nak Madam bagi jadi presenter ni? Kenny. Kenny, okay. Okay, Kenny, Madam dah change role kamu as presenter. Boleh tekan button share dekat bawah tu Share content. Nampak tak? Kenny. Nampak. Okay, tekan button share and then cari slide kamu.
Okay, nampak. Besarkan dia full screen. Okay, boleh start. Okay, tes. Jelas ke Puan? Jelas. Teruskan. Selamat tengah hari, ucapkan kepada Puan. So hari ini saya akan terangkan berkenaan apa yang saya akan terangkan hari ini. Kami menerangkan tentang individu terhadap keluarga dalam konteks pembinaan keluarga sejahtera. So saya akan membincangkan tentang Okay, teruskan. Okay, next. Okay. Saya akan menerangkan poin ketiga dan keempat, dan yang atas tu akan kawan saya terangkan lepas ini. So, poin yang pertama adalah saling menyayangi antara adik-beradik. Okay, di sini kami lebih menekankan tentang cara layanan dan sikap. Okay, contohnya macam saling menyayangi adik-beradik ni macam sentiasa melayan adik-beradik dengan sikap yang baik lah, supaya tiada berlaku salah faham di antara adik-beradik. Contohnya kita di sini kita boleh lihat saling menghormati di antara adik-beradik. Maksudnya di sini kita tahu bahwa semua orang mempunyai privasi sendiri, dan di mana kita tak boleh ganggu privasi mereka, sebab mereka pun perlu masa untuk diri sendiri juga. So sebagai adik-beradik ataupun abang, kakak, adik, kita perlu menghormati privasi pada satu sama lain. Berikan mereka peluang untuk orang cakap macam me time, supaya mereka boleh selesaikan masalah mereka dengan baik lah. Maksudnya di sini kami lebih menekankan kita menghormati privasi adik-beradik yang lain. Okay, next. Menggunakan kata-kata yang sopan. Okay. Terhadap ibu bapa. Okay. Bila kita bersama ibu bapa kita perlu menggunakan kata-kata yang lembut, kata-kata yang sopan. Supaya, saya bagi contoh lah, ini contoh yang biasa kita tengok. Contohnya, kita berada sebagai anak ni, kita berada dekat bilik ruang tamu. Okay. Bila contoh lah, kita memerlukan bantuan mak. Kita tak boleh panggil mak dari jauh lah dengan panggilan, dengan kita menjerit-jerit panggil mak daripada orang tamu, tidak. Untuk mengelak kita rasa tidak selesa, bagus kita pergi dekat dengan mak kita. Okey, cakap, mak boleh tak awak tolong saya ini. Macam tu. Kita tak boleh panggil mak kita dari jarak yang jauh dan kita teriak panggil mak kita, tidak boleh. Sebab itu salah satu tindakan yang tidak sopan. Okay. So itu contoh yang simpel, dan ini saya bagi untuk terhadap adik-beradik pula. Okay, terhadap adik-beradik. Biasanya kita bergurau dengan adik-beradik ni, dia tak ada limit, tapi kita tidak tahu perasaan orang lain. Mungkin bila kita bergurau dengan abang kita ataupun kakak kita dengan perkataan yang kasar, walaupun itu hanya gurauan, mungkin di sebalik tabir mungkin dia rasa macam tak selesa, mungkin dia rasa macam, apatah lagi kalau adik bergurau dengan bahasa yang tidak terbatas, bahasa kasar. Mungkin abang dia akan fikir macam ni, aku abang, kenapa adik aku tak macam tu. So bataskan bahasa kita. Bila berkomunikasi dengan adik-beradik, bahasa kena jaga juga. Hal ini demikian supaya, hal ini sangat penting supaya hubungan kekeluargaan ataupun usaha untuk membina kesejahteraan keluarga dapat dilakukan dengan baiklah. So itu saja poin daripada saya untuk so kita next pergi Kenny. Okay, seterusnya Kenny. Saya akan membentangkan bagaimana peranan pihak berkuasa terhadap sebuah keluarga yang bahagia.
Dengar Puan. Okey, dengar. Teruskan. Okey. Pihak berkuasa seperti kerajaan juga mengalas kewajipan yang setimpal dalam usaha membentuk keluarga bahagia. Contohnya, pihak kerajaan harus menguatkuasakan undang-undang yang melibatkan hak kanak-kanak dan hak keluarga. Kita sendiri tahu, kita mempunyai Akta Perlindungan Kanak-kanak. Ini dapat memberikan perlindungan kepada anak-anak yang sekiranya didera, kerana akta ini dapat melindungi hak kanak-kanak sebagai individu yang harus menikmati kehidupan yang selamat ataupun bahagia. Hal ini juga boleh menyadarkan dan menginsafkan orang tentang hak insan yang lemah, terutamanya anak-anak. Seperti yang ada pada gambar ini, kita tidak ingin kejadian seperti ini berlaku. Tahu anak-anak adalah masa depan negara kita. Terusnya, kerajaan juga mestilah menyediakan penghargaan kepada ibu bapa yang berjaya mewujudkan keluarga bahagia. Ini juga salah satu langkah yang bagus bagi membentuk keluarga sejahtera. Sebagai contoh, kita boleh, pihak berkuasa boleh memberi pengiktiraf kejayaan seorang ibu mengajar ataupun mendidik anak-anak menjadi individu cemerlang. Hal ini dapat mendorong kaum ibu melaksanakan tanggungjawabnya dengan efektif. Ringkasnya, kerajaan memainkan peranan yang afdal dalam pembentukan keluarga yang bahagia yang akan menjamin keharmonian masyarakat. Seperti yang kita tahu, sebenarnya pihak berkuasa tidak menjalankan tugas-tugas yang betul, pasti akan berlakunya masalah terhadap keharmonian masyarakat seperti keluarga. Benda ini yang kita tidak inginkan sebenarnya. Sebab itu pihak berkuasa perlu juga peranan yang penting sekiranya ingin membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Itu saja dari saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Kenny dan Aloysius. Okey, so pembentangan yang baik dan bagus. Ya. Okey, kesimpulan. Okey, teruskan kesimpulan. Okey, kesimpulan. Okey, bawa slide ke kesimpulan. Okey, apa yang boleh disimpulkan di sini adalah pembinaan keluarga sejahtera berlaku sekiranya semua pihak bertanggungjawab dalam menjalankan peranan masing-masing, terutamanya ibu, bapa dan anak-anak, kerana kita dalam satu bumbung yang sama. Tidak boleh meletakkan tanggungjawab pada satu pihak sahaja. Okey. Di sini kita bahawa untuk membina keluarga sejahtera, ibu bapa memainkan peranan penting. Sebenarnya salah. Semua pihak perlu, baik itu anak, baik itu ibu bapa, baik itu pihak atasan, perlu juga bertanggungjawab dalam membina keluarga sejahtera. Tingkat toleransi antara satu sama lain penting, terutama di kalangan ahli keluarga. Seperti yang saya bagi tahu sebentar tadi, bahawa ibu bapa dan anak-anak dia tinggal di bawah bumbung yang sama. So sangat penting untuk bertoleransi, saling menghormati supaya kita boleh membina keluarga sejahtera tersebut. Okey, bersama-samalah kita membentuk keluarga sejahtera agar semua golongan masyarakat hidup aman dan damai. Supaya generasi yang akan datang dia boleh menikmati suasana hidup dalam keluarga yang sejahtera, aman dan damai. So saya rasa itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okey, alright. Terima kasih kepada Kenny dan Aloysius. Dan 3 orang lagi akan hantar secara video. Ya? Ya. Okey, terima kasih kepada kamu. Slide yang menarik, yang bagus, pembentangan yang bagus. Okey, good job. Dan boleh keluar daripada Webex untuk beri laluan kepada kumpulan yang keempat. Okey? Thank you, Puan. Alright. Thank you, Puan. Okey. Alright. Terus left ya Puan. Okey, kamu kena stop sharing dulu. Boleh tak? Kenny. Stop sharing.
Sudah, Ban? Sudah. Sudah. Oke. Dia tak keluar lagi. Okay. Alright, kamu boleh keluar. Boleh keluar. Okay. Halo. Dengar Cik Puan? Dengar. Nicholas Okay, Ah. tunggu yang lain. Kamu semua ada ya? Tak ada yang pakai video Video apa Puan? Semua pakai online kan? Live kan? Pakai Webex kan? Tak ada yang pakai video kan? Ya, pakai. Okay, alright. Kita tunggu semua masuk. Dah cukup orang ke? Jerry, Puan, Jerry. Okay, siapa yang akan handle slide? Saya, Puan. Siapa tu? Maharish. Itu nama abang saya, Puan. Saya pakai laptop. Budak baru Puan. Tak, saya tengok nama dekat situ terkeluar nama tu. Budak baru Puan. Itu nama abang saya, Puan. Okay. Saya change role to presenter. Kejap. Okay, saya dah change role. Nampak tak button share kat bawah tu? Share, okay. Okay, share screen, tekan. Like, Share content. Recap. Rambut baru lah. Okay, nampak. Okay, cari slide kamu. Nampak? Okay, nampak. Boleh tak buat dia full screen? View. Pergi dekat view tu. Atas, okay, full screen. Full screen mode. Okay. Tiba-tiba. Control L. Okay. Kejap Puan. Okay, kita tunggu lagi semua dah masuk Kalau semua dah masuk, boleh start terus. Dah masuk saya pun. Dah masuk kan semua? Dah masuk? Jadi tak nampak muka awan. Dia masuk semua. Saya budak malu pun. Okay, dah Puan. Boleh mula, Puan? Teruskan. Okay, boleh mula. Teruskan. Okay. Selamat tengah hari kepada semua, termasuk Puan dan rakan-rakan sekalian. Jadi kami adalah grup D Overcop ingin membentangkan tentang memahami peranan diri sebagai penganut agama yang dipegang. Okey, ini adalah nama ahli kami. Jadi untuk introduction, sebenarnya tak ramai orang dekat dunia ni mengetahui apakah peranan diri sebagai penganut agama yang dipegang. Ramai yang tahu peranan yang agama suruh saja. Contohnya macam agama suruh kita buat ni, jadi kita perlu buat. Tapi hari ini kami akan membentangkan secara lebih mendalam, yang mana dia tidak berdasarkan sangat agama, tetapi apa yang peranan kita yang kita sendiri perlu tahu. Yang contohnya macam orang putih cakap lah, common sense. Yang kita perlu tahu. Okey, jadi masuk kepada poin yang pertama, iaitu menjaga akhlak diri. Jadi penerangannya sini, menunjukkan sifat mulia, menjaga imej diri, mengawal diri dan secara rasional. Okey, yang pertama, menunjukkan sifat mulia. Menunjukkan sifat mulia ni contohnya macam kita tengok orang susah dekat tepi, kita tengok orang-orang yang miskin nak minta sedekah, jadi apalah salahnya kita beri sedekah. Kalau kita tengah duduk dekat bas ke, dekat LRT ke, kita tengok ada orang tua tengah berdiri, jadi kita pun tolonglah dia. Okay, yang kedua ni, menjaga imej diri. Contohnya, janganlah kita bersikap, menunjukkan sikap yang buruk, menunjukkan benda-benda yang tak senonoh depan orang. Sentiasalah menjaga imej diri. Yang ketiga,
mengawal diri dan sentiasa rasional. Ini bila kita buat keputusan, janganlah kita buat keputusan ikut kita punya hati, suka hati saja. Kita kenalah berfikir orang lain tentang orang lain juga. Dan kita tidak boleh marah ataupun tak boleh mengikut kepentingan diri sendiri. Jadi ketiga-tiga ni kita kena jaga supaya kerana ia adalah akhlak, adalah cerminan didikan agama kita. Jadi ketiga-tiga ni contohnya kalau kita tak buat ketiga-tiga ni, jadi orang akan pandang remeh dekat agama kita. Contohnya orang akan cakap lah, oh dia ni agama Kristian macam ni ke, tentang Kristian macam ni ke, orang Islam punya perangai macam ni ke, macam tu. Jadi sebab itulah kita kena jaga ketiga-tiga benda ni, iaitu menjaga akhlak diri lah. Okay, poin yang kedua, tempat ibadat. Okay, seperti kita tahu, kita kenalah menunaikan sembahyang di tempat ibadat mengikut ajaran agama. Contohnya kalau Kristian pergi ke church, kalau Islam pergi ke masjid, kalau Buddha pergi ke tokong, macam tu lah. Okay, lepas tu yang kedua, membersihkan tempat ibadat. Contohnya kalau kita selepas sembahyang ke apa ke, kita tengoklah kalau ada sampah-sampah dekat tepi tu, kita kutip lah. Janganlah kita biarkan tempat kita sembahyang tu, tempat ibadat kita tu kotor. Kerana nanti kita akan sentiasa pergi ke sana. Supaya orang lain pun selesa juga nak sembahyang ke tempat ibadat kita. Okay, sama juga seperti menjaga tempat ibadat. Dekat gambar sebelah ni nampak ada orang tengah bergotong royong, cuci seperti ini. Okay, next. Okey Puan. Okey, teruskan. Ini adalah poin saya, itu 10 perintah dalam agama Kristian. Jadi seperti saya punya pendapat lah, kalau dalam agama Kristian ni kita mesti tahu sebagai umat Kristian, kita mesti tahu 10 perintah dalam agama Kristian, sebab itu adalah bagaimana cakap utama dia. Peranan kita yang utama. Kita mesti tahu 10 perintah ini. Jadi 10 perintah ini ya, yang pertama ialah menyembah Tuhan Yesus, dan yang kedua jangan menyembah berhala. Maksud jangan menyembah berhala ini adalah seperti kita menyembah benda yang bukan, iaitu macam gambar-gambar ataupun dewa-dewa yang tak masuk akal lah Puan, macam tu. Okey. Yang ketiga, janganlah kita menyalahgunakan nama Tuhan. Dan yang keempat, merayakan hari Sabat. Dan yang kelima, menghormati ibu bapa kita. Dan yang keenam, janganlah kita membunuh. Yang ketujuh, jangan kita berzina. Dan yang ke-8, janganlah kita mencuri. Paling tak baguslah dalam ajaran agama ni. Semua ajaran agama saya rasa ada mengajarkan jangan kita mencuri. Dan yang ke-9, jangan memberi kesaksian palsu. Dan yang terakhir, janganlah kita janganlah kita mengingini kepunyaan lain. Okey. Next. Jadi sebagai seorang yang berpengetahuan luas, kita ada pengetahuan yang banyak, kita bertanggungjawablah berkongsi ilmu agama kepada rakan-rakan kita. Sebagai kita kisahlah kita berkongsi kepada masyarakat yang lain maupun keluarga kita sendiri. Jadi dengan perkongsian yang meluas, secara tidak langsung kita terbukti melakukan kerja Tuhan, dan secara tidak langsung juga itu membuatkan kita lebih mendekati Tuhan kita ataupun memahami ajaran agama kita. Okey, itu saja Puan. Okey, next presenter. Saya Jerry, saya akan tentang pada 2 poin, iaitu setia kepada agama yang dipegang.
setia kepada agama yang dipegang, maksudnya ialah sebagai seorang yang mempunyai hati yang setia, setialah kepada satu agama. Karena itu dapat mengajar kita untuk fokus dalam satu perkara dalam mana-mana situasi. Tentunya tak kira agama apa, agama Islam kah, agama Kristen atau Buddha, apabila kita mengikut sejenis agama, mengikut sajalah agama itu. Sebab itu adalah action untuk menunjukkan kepercayaan kita kepada agama itu. Okay. Next point. Poin kedua yang saya present adalah umat menghormati agama lain. Umat menghormati agama orang lain agar orang lain menghormati agama kita. Kita tidak suka orang merendahkan agama kita kan, jadi kita pun tidak boleh merendahkan agama orang lain. Yang kedua, janganlah kita merendahkan cara orang lain menyembah Tuhan mereka maupun pemakaian yang dipakai mereka untuk beribadah. Itulah sejenis umat menghormati untuk orang lain juga lah. Itu saja untuk saya. Okey. Teruskan. Nick. Daripada ini adalah tanggungjawab sebagai seorang Kristian. Semua kita dalam agama Kristian juga, tak kira agama lain lah, semua mempunyai tanggungjawabnya sendiri. Seperti yang pertama, mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan minta. Peranan sebagai Kristian adalah mengasihi Tuhan pada semua orang di sekeliling kita. Seperti contoh, Kristian, seorang yang beragama Kristian berkawan dengan tak kira apa agama lah, seperti Islam, agama Buddha, berkawan dalam secara aman lah. Yang kedua adalah bersedekah, berdoa sepanjang masa dan berpuasa. Adalah selalu pilih jalan yang sukar dan contoh menolong orang lain. Mesti kita menolong secara ikhlas kan. Yang keempat, menafikan diri sendiri, mengambil salib setiap hari dan mengikuti Kristus. Iaitu kita percaya pada agama kita sendiri sebagai seorang Kristian. Tuhan yang satu aja. Next point. Jep. Lagi pula. Okay. Nah. Amanah dalam diri. Okay. Yang pertama adalah menyadari hakikat bahawa tugas adalah amanah yang perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan bagi menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan. Seperti kita dalam satu tempat ibadat lah. Kita melakukan apa yang patut. Contohnya macam agama Kristian, pergi sembahyang pada hari Ahad, dan seperti agama lain seperti Islam, pergi sembahyang solat Jumaat. Kan Puan? Ya, betul. Ketiga, menghindarkan dengan rela hati kepentingan diri dari mengatasi kepentingan tugas. Yang keempat adalah menentukan tiada penyelewengan dalam tugas. Pertama ada dari segi masa, kuasa, sumber wang dan peralatan serta tenaga kerja. Lepas itu mengutamakan awam sebagai teras perkhidmatan. Contohnya melakukan kerja charity work seperti yang dilakukan oleh Politeknik pada hari Sabtu lepas. Kutip sampah dekat pantai. Di sampah dekat pantai, membersihkan tempat awam lah. Jadi, kesimpulannya, setiap individu haruslah mempunyai kesedaran. Ini menunjukkan sikap patuh agama dapat memberikan impak yang besar juga pada masyarakat yang lain.
Kesimpulannya, sebagai seorang insan yang menduduki dunia ini, kita hendaklah mengetahui peranan diri sebagai penganut agama yang dianuti, kerana ia dapat mengelakkan diri kita tersesat daripada ajaran serta melupakan tanggungjawab kita terhadap agama kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan yang keempat atas penerangan yang baik dan juga slide yang menarik. Siapa yang buat slide ni? Saya Puan. Yeay. Okey, bagus. Baik dapat. Okey, good job kepada kumpulan yang keempat. Okey, terima kasih semua dan anda boleh keluar daripada Webex. Terima kasih, Puan. Thank you, Puan. Dah kot. Dah. Okey. Okey, Puan. Bye, Puan. Bye. Okey, selamat petang. Kumpulan kelima dah cukup orang belum? Sekejap ya. Siapa yang akan handle slide? Madam nak. Supaya dia boleh, Madam nak change role. Ke kamu nak Madam Belum. handle ke kamu nak Madam sendiri? Gwendolyn, Madam.
Gwen. Okay, Gwen. Kejap Gwen yang mana satu? Gwen ada dua. Kamu pakai dua device ke? Yang atas ke yang bawah? Gwen? Yang komputer punya. Yang Komputer punya. Okay, yang ada mikrofon, bukan, headphone tu. Headphone. Okay. Ya. Alright. Okay. Dah change role kamu. Nampak tak button share dekat bawah tu? Okay. Ya, nampak madam. Klik share content. And then share entire screen. Okay, nampak. Cari slide. Okay, nampak. Full screen ke dia? Okay, jap madam. Okay. Jap madam, saya tukar slide satu lagi madam. Okay, boleh. Jap madam. Tukar. Nak stop tak apa. Tadi okey je kau nak tutup. Kak Dapur tengah buat pentangan ke? Nilai juga? Dah madam. Okay. Kedua. Okay, teruskan. Boleh start. Ready? Ready. Oke. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Fatin dan rakan-rakan sekalian. Pada petang ini kami akan membentangkan tentang memahami peranan individu terhadap negara dalam konteks membina perpaduan. Next slide. Sorry, line slow. It's okay. Di sini saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Nama saya Deborah Dujong Anabaja. Kawan saya bernama Esther Ubong Lawrence. Seorang lagi Gwendolyn Murphy, Lintas Sialjacin. Dan seorang lagi Kirina anak Semi. Saya akan meminta kawan saya untuk membentangkan hasil kajiannya. Silakan. Dalam perpaduan untuk dari segi perayaan adalah menghormati setiap perayaan yang disambut oleh kaum dan agama yang berbilang dari sudut masyarakat yang berbeza, seperti menghadiri rumah terbuka sesuatu perayaan agar dapat merapatkan hubungan silaturahim di antara kaum yang berbilang, seperti Hari Raya Christmas, Deepavali, Tahun Baru Cina, dan lain-lain. Selain itu, aktiviti majlis tersebut dengan adanya perselisihan faham di antara kaum, seperti mengelilingi sebuah pasar yang pemiliknya adalah dari sudut kaum yang berlainan dengan perayaan yang disambut semasa hari tersebut. Next slide. Seterusnya adalah yang berbilang dari setiap individu
akan menghadiri rumah terbuka sesuatu perayaan agar dapat merapatkan hubungan silaturahim di antara kaum yang berbilang. Okay. Sorry, madam, salah. Okay. Seterusnya ialah menghormati dan menerima pandangan seseorang pemimpin atau mendengar luahan kata-kata rakyat secara terbuka dengan tanpa adanya pertimbangan yang berat sebelah. Seseorang individu itu bersikap toleransi dalam hal-hal yang melibatkan kemajuan negara ke arah yang berwawasan. Sebagai contoh, menghadiri mesyuarat besar dengan tidak membangkitkan pergaduhan atau huru-hara dalam dewan. Seterusnya, menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan tanpa mengira kaum dan agama. Dengan ini akan melahirkan masyarakat yang memupuk semangat perpaduan yang lebih kukuh dan menjadi contoh kepada generasi muda yang akan datang, yang menjadi tulang belakang negara dalam arus pembangunan negara di masa yang akan datang. Okay, next. Seterusnya, bagi memahami peranan individu terhadap negara dalam konteks membina perpaduan. Isi saya ialah program latihan hikmat negara PLKN yang dilancarkan pada 16 Februari 2004 telah terbukti memberi banyak kebaikan kepada remaja dalam menanam nilai-nilai patriotik dan memupuk sikap perpaduan dalam kalangan generasi muda yang berbilang kaum dan bangsa. Bagi memenuhi kehendak soalan, peranan individu yang saya fokuskan kepada remaja kini iaitu menggalakkan diri dalam program atau latihan hikmat negara PLKN. Ini kerana program ini melibatkan pelbagai kaum untuk bekerjasama dalam menjalankan sesuatu aktiviti tersebut. Aktiviti sebegini juga dapat membentuk jati diri dan menimbulkan rasa saling menghormati antara satu sama yang lain. Jadi sesungguhnya menjadi seorang insan haruslah menyumbang jasa dan bakti terhadap negara. Next slide. Okey, bagi isi tambahan saya juga adalah menggalakkan diri mengenali budaya dan warisan sesuatu kaum. Hal ini tidak lapuk, apatah lagi ada rakyat negara lain yang berminat dalam mengenali budaya dan warisan kita Malaysia ini. Sebagai contoh, dari segi pakaian tradisional, di mana kita semua kaum boleh mencuba memakai pakaian tradisional kaum lain. Selain itu, dari segi pemakanan, perkara ini sebenarnya tidak susah sebab rakyat Malaysia ini memang suka makan, jadi tiada masalah dalam mencuba makanan tradisional yang lain. Okey, bagi tujuan ini dapat memupuk sikap hormat dan menghormati antara kaum dan dapat memupuk sikap perpaduan dalam kalangan Malaysia demi keamanan negara. Actually, nampak agak susah tapi sebenarnya kita telah melakukan apa yang kita lakukan sekarang, cuma kita perlu menggalakkan diri kita untuk mencuba benda lain dan mencuba kaum lain punya tradisi atau budaya supaya dapat mengeratkan lagi hubungan kita sesama kita. Itu saja. Next. Okay, seterusnya. Okey. Bagi isi saya adalah rumah terbuka. Rumah terbuka sering diadakan sempena sambutan musim perayaan sesuatu kaum di Malaysia. Tidak mengira sambutan seperti perayaan tertentu
untuk seperti Hari Gawai ataupun Hari Raya Aidilfitri. Rumah terbuka ini dapat diadakan apabila menyambut hari jadi dan makan-makan untuk mengeratkan hubungan silaturahim sesama individu. Rumah terbuka ini penting kepada masyarakat kita agar dapat membuka perasaan sesama individu untuk berkunjung ke rumah antara satu sama lain. Tidak kira seseorang itu rumahnya jauh daripada rumah kita, asalkan kita ada niat untuk mengeratkan hubungan, sudah pasti kita dapat berkunjung ke rumah tersebut. Contohnya semasa Hari Gawai. Hari Gawai sangatlah seronok disambut bersama-sama, terutamanya apabila kita menyambut Hari Gawai di rumah panjang. Kita dapat mengeratkan jurang perbezaan dari segi agama, adat, dan bangsa. Di sini kita dapat memperlihatkan keharmonian antara hubungan etnik terjalin dengan kukuh. Next slide. Pergaulan. Pergaulan merupakan salah satu cara kita untuk mengurangkan jurang antara satu sama lain. Kita dapat berinteraksi dalam mengambil keputusan ataupun apa-apa sahaja keputusan. Setiap individu akan memilih etnik yang berbeza agama, bangsa, dan adat sebagai kawan, maupun sekerja untuk mengatasi kesukaran mengadaptasikan diri dan menerima budaya etnik yang lain. Kita tidak boleh membezakan diri kita daripada agama, bangsa, dan adat. Kerana kita adalah satu Malaysia, jadi kita hendaklah bergaul antara satu sama lain bagi mengurangkan perbezaan antara kita. Sebagai contoh, pensyarah APTA menggalakkan atau mengagihkan sendiri ahli kumpulan kerja khusus untuk memastikan setiap etnik terdapat dalam sebuah kumpulan itu bergabung bersama. Dengan ini, para pelajar tidak akan memilih siapa yang akan untuk mereka bergaul sekiranya pensyarah tidak mengagihkan sendiri ahli kumpulan tersebut. Okey, sampai sini saja slide saya. Next. Seterusnya. Akhir sekali, poin saya yang pertama ialah melibatkan diri dalam aktiviti perkampungan. Aktiviti perkampungan ini dapat aktiviti perkampungan ini termasuk gotong royong, kenduri yang diarahkan oleh jiran ataupun perkahwinan yang ada dalam perkampungan tersebut. Seseorang individu dapat boleh melibatkan diri untuk membantu jiran tersebut dan dengan ikhlas, dan mereka jangan mengharapkan balasan daripada jiran kerana ini dapat menjalinkan semangat kerjasama dan saling bantu-membantu dengan jiran lain yang tidak sama kaum dan agama. Ini juga akan mengeratkan hubungan silaturahim dengan jiran lain. Kerana jika kita dalam kesusahan, jiran kita yang akan membantu kita. Sebab mereka tinggal bersama kita dalam satu perkampungan.
Poin yang kedua ialah individu menyertai segala persatuan dan kelab yang mengenai perpaduan kaum di sekolah. Contohnya ialah masa Hari Kebangsaan, pelajar dapat melibatkan diri dalam perarakan Hari Kemerdekaan. Ini dapat menjalinkan hubungan silaturahim dengan pelajar yang lain. Ini juga dapat akan memastikan penglibatan murid berbilang kaum dalam aktiviti kelab, persatuan dan badan-badan beruniform. Pelajar-pelajar akan belajar nilai bekerjasama dalam menyiapkan sesuatu tugas, bak kata pepatah yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Dan mereka akan memahami yang bekerja sama itu dapat menyelesaikan tugasan dengan lebih cepat. Dan ini dapat dan bekerja sama juga dapat akan mengukuhkan perpaduan. Itu saja. Kesimpulannya. Kesimpulan. Okey, kesimpulan. Ya. Kesimpulannya, perpaduan kaum merupakan elemen yang penting dan harus diberi perhatian kerana pemupukan hubungan etnik antara masyarakat adalah amat penting bagi negara kita yang bermasyarakat majmuk serta menjamin kestabilan ekonomi dan politik negara. Hubungan kaum yang harmoni adalah kunci kepada kemajuan dan kestabilan negara. Bagi mencapai kemajuan, negara memerlukan rakyat yang dedikasi dan komited untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Seru, masyarakat perlu saling memahami dan menghayati 8 nilai satu Malaysia, iaitu budaya, kecemerlangan, ketabahan, rendah hati, penerimaan, kesetiaan, meritokrasi, pendidikan dan integriti. Okey, teruskan. Malaysia pada masa sekarang. Kiri. Aduh, Ryan. Okey, tak apa, teruskan je yang boleh bercakap, yang boleh lain okey? Baik, Madam. Okey. Malaysia pada masa sekarang berada dalam proses pembangunan yang akan menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan global yang besar. Dengan itu, negara kita amat memerlukan kesatuan dari semua golongan masyarakat tanpa mengira agama dan bangsa. Sebarang kesangsian, kerugian dan ketidakpuasan hati antara kaum yang diterjemahkan secara berlebihan hanya akan mewujudkan ketidakstabilan dan persengketaan dan akhirnya merugikan negara kita sendiri dan membazirkan usaha-usaha yang telah diusahakan oleh pemimpin-pemimpin dahulu. Itu saja. Terima kasih, Madam. Okey, terima kasih. Sekian, terima kasih, Madam. Thank you, Madam. Slide yang menarik. Okey, poin-poin yang menjawab kepada tajuk. Okey, terima kasih kepada kumpulan yang kelima. Boleh keluar daripada Webex. Okey, Madam. Thank you. Madam pun menarik. Banyaklah kamu. Okay, thank you. Alright. Bye, Madam. Jangan lupa makan, Madam. Ya, makan, Madam. Madam jangan lupa minum. Mereka fikir Madam makan jak. Kami fikir Madam minum. Minum lagi penting, Madam. Okay. Alright, no worries. Alright.